forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amin terhadap Sanusi. Apa Sanusi cakap? MCA, MFC boleh start EPN. Kita boleh bagi kursi. Alostar, Perikatan Nasional PN tidak keberatan memberikan kursi kepada MCA dan MFC untuk bertanding dalam pilihan raya nanti kiranya dua parti itu meninggalkan Barisan Nasional. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amin di akhir tidak komen macam biasa. Bila Datuk Sri Sanusi menghantar kiriman, saya tengok dalam tular dalam media sosial, dia hantar kiriman pada Wee Ka Siong selaku Presiden MCA. Dia kata, Wee Ka Siong, why not? Kenapa tidak? MCA menyertai Perikatan Nasional. Kerana daripada 32 kerusi yang diperuntukkan kepada gerakan, bolehlah dikongsi bersama untuk meletakkan calon-calon daripada MCA. Bagi saya, malulah saudara. Amat memalukan apabila Presiden MCA, Datuk Sri Wee Ka Siong, dia jawab mudah saja dengan satu perkataan, no. Malu saudara. Presiden MCA, dia tolak. Dia kata, no. Tak ada komen, tak ada apa pun. Artinya tak ada lah, tak payah nak panggil lah. Saudara, kerana MCA merasakan bahawa padanya tidak ada keperluan mereka untuk bertanding kali ini. Itu jelas, tapi dia tidak pun mengatakan dia akan keluar daripada gabungan Barisan Nasional. Begitu juga Presiden MIC, Tan Sri Winiswaran. Dia belum menegaskan parti itu masih tidak dapat mempertimbangkan sebarang tawaran untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional dalam pilihan raya 6 negeri nanti. Bagaimanapun, MIC juga terima kasihlah pada Sanusi atas tawaran berkenaan. Jadi, menurut Venice, dia kata, kita akui MIC memiliki hubungan baik dengan PAS dan Bersatu kerana pernah bekerjasama membentuk kerajaan sebelum ini. Namun, MIC masih kekal mendukung titah yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. MIC juga tidak dapat mempertimbangkan perlawaan Sanusi ketika ini kerana parti sudah membuat keputusan untuk tidak bertanding dalam pilihan raya negeri kali ini. Dia tak payah nak panggil lah. Itu kadang malu saja. Jemput orang ini, orang kata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Itu keadaan. Baik, saudara. Tular di media sosial. Ini dari saya lihat, saudara, tular media sosial, kenyataan Datuk Sri Mukris Mahathir. Ini perlu dijawab ni, saudara. Saya tengok, saya pun terkejut. Ini cerita lama, tetapi bila tersiar dalam media sosial, saya kata ini perlu jawapan. Kerana menurut Mukris Mahathir, bahawa ada perjanjian antara Tan Sri Muhyiddin dengan Yang Berhormat Datuk Sri Ismail Sabri sebelum saat beliau mau diangkat sebagai Perdana Menteri. Katanya ada perjanjian antara Datuk Ismail Sabri dan Tan Sri Muhyiddin. Di mana peruntukan Perdana Menteri. Waktu itu peruntukan Perdana Menteri, kalau tak silapnya, ada lebih kurang 14 bilion. Hendaklah dibagi dua. Satu Perdana Menteri ambil setengah lagi, walaupun dia tak megang jawatan sebagai Perdana Menteri, hendaklah diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin. Itu kata Mukris, bukan kata saya, saudara. Boleh saudara lihat dalam media sosial. Begitu juga. Jadi kalau 14 bilion, seorang 50-50, seorang 7 bilion. Apa hal ni? Mereka membedak-bedak harta negara. Ini gambaran yang diberikan oleh Datuk Mukris Mahathir. Saya nak tanya soal ini, maka Datuk Ismail Sabri kena jawab. Sejauh mana benar dakwaan itu? Kalau tak betul, kena tak betul lah. Kalau betul, kena jelaskan. Dan pegawai di Kementerian Kewangan perlu memperlihat. Benarkah pembenaran negara dilihat wang peruntukan untuk Perdana Menteri saat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ada diusik, disentuh konon untuk peruntukan tersebut. Pimpinan kerajaan di pembendaraan kena tengok saudara. Khususnya di Kementerian Kewangan. Sejauh mana benar tak benarnya dakwaan daripada Mukris Mahathir. Bukan saya kata, saya tengok dalam saya menyampaikan. Saya lihat ini keadaan ni seperti dia kata SCS dah jelas belum? Itu keadaan juga. Saya haraplah tak apa saudara, so nak cakap apa pun cakaplah, tak ada masalah pada kita saudara. Dan sekarang ni saya nak bercakap soal countdown. Ini hari ketiga saudara. Saya dah cakap countdown ataupun kiraan waktu selepas Suruhanjaya pilihan raya mengumumkan itu pilihan raya diadakan di pelbagai di 6 buah negeri. Saya lihat sekarang, maka pelbagai spekulasi semakin rancak dimainkan di media sosial saudara.
Soal ramalan siapa menang, siapa kalah juga semakin rancak. Memanglah. Tapi saya tak tahu asas apa yang mereka boleh membuat keputusan yang sebegitu saya. Itu saya katakan bahawa perang Saiwo ataupun perang saraf pilihan raya nampaknya semakin hebat. Yang terbaru apabila PAS Terengganu menyatakan bahawa PAS diramalkan. Mereka meramal untuk sapu bersih semua kursi Dewan Undangan Negeri Terengganu. Hebat saudara. Cuma saya terfikirlah saudara. Bila dah buat begitu seolah ada nampak kebongkakan. Sebab jangan lupa saudara. Itu yang tular dalam media sosial saudara. Saya cuma sekadar nak ingatkan. Kerana pimpinan PAS mereka mendakwa bahawa parti mereka adalah parti yang bersandarkan kepada agama. Jadi jangan buat kerja Tuhan. Jangan menggambarkan dia cakap besar. Segala-galanya sepatutnya buatlah insya-Allah. PAS boleh menang di Terengganu. Cukuplah. Ini sapu bersih. Dan yang saya hairan sekarang ni saudara. Bendera yang disiar dalam media sosial ini saya baca. Bendera. Cuma saya nak bertanya. Pertama sekali soalan. PAS nampak gayanya tak perlu lagi lah mengedarkan tin-tin milu. Nak cari wang derma. Kerana bukan senang saudara. Satu bendera PAS tu berapa? Kalau harga dia RM1, berapa juta tu nak habis tu. Dan cuma apakah Suruhanjaya Pilihan Raya mengizinkan tindakan sebut? Kerana tak silap saya lah, mungkin saya silap saya, bahawa setiap parti-parti yang akan bertanding, yang masuk pertandingan pilihan raya kali ini, sepatutnya mereka tak boleh lagi memasang bendera-bendera di kawasan-kawasan Dewan Negeri. Kerana belum lagi disahkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya calon. Sepatutnya bendera, banner dan sebagainya baru boleh dipasang selepas digazetkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya calon-calon yang bertanding. Ini pilihan raya belum digazetkan lagi, saudara. Baru diumumkan bahawa Suruhanjaya mengatakan bahawa hari penamaan calon pada 29 Julai. Tapi dia perlu digazetkan. Baru 3 hari, saudara. Dalam tempoh 12 hari digazetkan. Dah naik. Jadi saya pun tak tahulah, saudara. Itu keadaan apakah diizinkan dari segi Akta Suruhanjaya Pilihan Raya. Begitu juga bila saya melihat saudara pernyataan pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan, tentulah pimpinan PAS, bila dia mengatakan bahawa pihak mereka di Kelantan menyediakan bas untuk membawa pulang ribuan pengundi-pengundi yang tinggal di luar Kelantan. Ini yang saya tak bersetuju. Iaitu di mana di sinilah ada elemen korupsi. Bagaimana pula kalau di Kelantan tu semua boleh bawa pulang. Jadi mana datang duit tu? Untuk sewa bas bukan sikit, kalau puluhan ribu pengundi luar yang nak dibawa balik ke Kelantan akan melibatkan wang yang banyak. Apakah wang itu datang daripada tabung parti PAS ataupun daripada tabung khazanah rakyat Kelantan? Itu kerana yang mengumumkanlah pimpinan kerajaan di Kelantan. Saya mempersoalkan saja. Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya kena menegur. Kalau benar pun ada, tak perlu dapat pengumuman. Buat diam-diam lah. Ini saya nampak macam ada kebongkakan. Macam ada bongkak. Kerajaan ini pengundi-pengundi luar daripada Kelantan, kita sediakan ratusan bas untuk bawa mereka pulang ke Kelantan. Saya kata kalau itu keadaannya mungkin boleh menjejakkan mereka ke dalam situasi korupsi politik. Jadi kalau itu berlaku di Kelantan, bagaimana pula di Kedah? Mengamuklah pengundi-pengundi Kedah. Sebab itu dulu lepas pilihan raya 14, bila nak muda bertanya pada Datuk Seri Sanusi, bagaimana kata janji bayar balik tambang kami RM150 dan sebagainya. Saya harap lepas ni Datuk Seri Sanusi janganlah berucap. Hampa bodoh minta duit, bayar RM50 saja pun tak cukup. Jangan. Sebab mereka melihat bahawa ada keistimewaan. Saya rasa benda-benda macam inilah yang sepatutnya dielakkan oleh pimpinan. Saya bukan nak mengkritik saudara, saya hanya memberi pandangan. Terpulanglah untuk pimpinan khususnya di Kelantan. Jangan diwawarkan. Memang ada UMNO dulu pun ada macam mana wang untuk pengundi luar yang disebat kanonnya oleh pimpinan daripada UMNO dulu. Parasit-parasit UMNO yang hari ini tidak lagi berada dalam UMNO. Waktu itu dulu mereka juga UMNO menyediakan sedikit wang untuk membayar kos anak-anak perantau-perantau ini. Dan kalau nak buat pun tak payah cerita dengan orang lah.
Itu pandangan saya. Bagaimana pula? Nampak-nampak gayanya pengundi Kelantan beruntunglah. Balik ada bas disediakan. Sampai di Kelantan nanti boleh tanya pula macam mana ada tak allowance untuk pengundi luar. Tanya pula dengan UMNO. Maka UMNO Kerajaan Barisan Nasional pula ada nak bagi. Dah beruntung. Jadi bagaimana pula pengundi di Negeri Sembilan? Bagaimana dengan pengundi-pengundi Pulau Pinang? Bagaimana pengundi di Terengganu? Dan juga di Kedah. Itu keadaannya, saya. Itulah saya, user dia. Janji kosong aja. Tak pernah dapat pun. Saya haraplah agar supaya dalam keadaan sekarang, Saudara Mat Madani katanya PM10 terbaik tanda tangani pengumuman untuk pelupusan hutang peneroka Felda. Ini keadaan saudara. Jadi dia kata orang lain tu setakat ambil pengumuman tapi tak terlaksana. Itu teman kita mengatakan kiriman, betul lah tu saudara. Kerja mesti melaksanakan. Dan saya sekadar melontarkan pandangan saudara. Sebab hari ini pun saudara, saat ini saudara, sebentar tadi Pakatan Perpaduan telah pun melancarkan jelajah perpaduan madani dan pelancaran jentera perpaduan Selangor bertempat di laman niaga Bandar Baru Bangi. Kemasan sekarang masih lagi tengah berucap dan sebagainya saudara. Cuma saya mengharapkan sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Gabungan turut hadir, Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi dan pimpinan-pimpinan dalam gabungan. Saya mengharapkan agar ucapan-ucapan yang dilontarkan tidaklah sebagaimana kita tengok daripada pimpinan yang di pihak sebelah sana saudara. Cuma saya nampak kebanyakan sekali lagi macam semalam saya tengok macam di Gucil, di Kuala Kerai saudara. Ada mereka ni bekas ahli UMNO, tapi cara mereka berucap seolah mereka nak kembali pada UMNO. Saya pun tak tahulah, terpulanglah saudara. Jadi saya hanya sekadar melontarkan pandangan supaya Akta Pilihan Raya ini dipelihara. Jangan ada janji-janji ataupun imbuan kelihatan adanya korupsi politik. Jangan adanya pengundi nak bawa balik sediakan bas sudah, tak payah nak diwawarkan. Sebab orang akan tanya. Sebab yang mengumumkanlah pimpinan politik Kerajaan Kelantan. Itu keadaannya. Dan ni satu lagi. Semalam tular pada saya. Nasib baik saya tak baca saudara. Ingat tak baca, saya kena nanti dulu. Rupanya benar. Bahawa sudah tular di media sosial senarai calon-calon yang akan diturunkan bertanding di negeri Kelantan. Rupanya itu semua adalah tidak benar. Demikian menurut Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia kata senarai calon itu hanya akan diputuskan 1 atau 2 minggu lagi. Jadi apa yang tular di media sosial itu belum selesai lagi. Saya bukan saya tak dapat. Kedudukan siapa bertanding di sini, orang tu bertanding di sini. Saya nasib baiklah saya tak baca semalam saya. Saudara Fazilah Abdul dia kata dia orang ni suka cerita menipu, fitnah. Bagi saya lah, saya rasa kalau boleh kali ini dalam musim-musim kita countdown pilihan raya ini, janganlah lagi adanya pemimpin politik naik atas pentas politik maki seganah maki hamon. Cukup-cukuplah saudara. Saya wunsing saudara sebab warga pengundi dan yang berkempen tu adalah ahli-ahli politik Melayu saudara. Bukan ahli pemimpin daripada bukan Melayu. Berterabur saudara. Ceramah sana maki, ceramah sini maki. Sampai bila? Sampai bila kita nak berada dalam suasana maki hamon, amburan fitnah dan pemimpin itu dilihat sebegitu hodoh dengan tuduhan macam-macam. Saya dah cukup-cukup lah. Jangan main politik budak-budak lah saya. Dan saya agak tenteram bila saya tengok bagaimana contohnya di Kuala Terengganu misalnya. Dia PKR hanya mengumumkan bahawa PKR dijangka bertanding di 3 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri. Itu demikian menurut pengarah pilihan raya negeri Saudara Ahmad Sabri Ali, dan bilik gerakan akan segera dibuka untuk 3 DUN. Setakat ini katanya 3 DUN PAS PKR akan bertanding adalah di Wakaf Mempelam, di Surah dan DUN Mane. Walaupun dianggap sebagai kubu kuat PAS, tapi semua jentera pilihan raya termasuk daripada Barisan Nasional sudah bersedia untuk menggempur. Kita tentang komen saya lah selepas Sanusi yang mengajak MIC dengan MCA ni untuk serta EPN. So
yang saya ada terbaca lah, MIC telah mengatakan, MCA dia katakan dia orang tak nak sertai lah. So biasalah Sanusi ni dia kan kononnya pengarah pilihan raya PN, dia provoke lah supaya dalam keadaan UMNO ni nampak kucing-kacir. So biasalah bila ada bertanding kan. So kita sebagai penyokong kerajaan persaudaraan dan kerajaan perpaduan ni, penyokong Malaysia Nasional, penyokong Pakatan Harapan kena bersatu padu untuk melawan daerah-daerah PN ni. So kita terus memberi info-info yang terbaik daripada apa yang telah kerajaan persaudaraan buat. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa sokong kerajaan persaudaraan dan PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.